yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind? Empat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahawa ia selalu bertakbir dalam semua hari-hari yang 10 itu, baik di atas tempat tidur atau sambil duduk-duduk. Atha bin Abi Raba'ah juga bertakbir pada hari-hari 10 itu di jalan-jalan dan di pasar. Jabir bin Yazid dari Abu Ziyad berkata, Sa'id bin Jubair dan Abdurrahman bin Abi Layla dan beberapa ulama fiqh yang kami dapati, mereka bertakbir pada hari raya dan hari-hari tasyrik, iaitulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ja'far bin Sulaiman berkata, saya telah melihat Thabit al-Bunani ada kalanya memutus bacaan hadis pada hari-hari 10 itu dengan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu berkata, hari-hari ini hari-hari untuk berzikir, dan demikianlah orang ulama berbuat. Ja'far berkata, juga saya melihat Malik bin Dinar berbuat demikian. Al-Mughirah bin Syu'bah dari Abu Ma'syar berkata, saya bertanya pada Nakhai tentang takbir di jalan-jalan pada hari 10 itu. Jawabnya, yang berbuat itu hanyalah buruh-buruh atau tukang tenun. Lais bin Sulaim berkata, saya tanya kepada Mujahid tentang takbir di jalan-jalan pada hari 10 itu, maka jawabnya, yang berbuat itu hanyalah buruh-buruh tenun atau orang-orang yang berpusing-pusing. Jadi masih lagi berkenaan dengan keutamaan 10 hari awal Zulhijjah, iaitu daripada 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi semua riwayat yang menyatakan tadi memberitahu pada kita bahawa sepanjang hari tersebut hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah, sehingga ada ulama yang mana pada hari tersebut dia tak baca dah hadis, dia memberi tumpuan kepada berzikir kepada Allah Ta'ala, terutama sekali berzikir yang khusus yang berkaitan pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Apa dia? Iaitulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Zikir macam pada hari raya yang kita baca, ya. Jadi ini satu gambaran kepada kita bahawa hari itu kalau boleh banyak berzikir. Tak boleh hari ni pun kita banyakkan berzikir dengan cara baca Al-Quran, ya. Banyak bacakan Al-Quran, selawat, istighfar. Dan baca Al-Quran ini macam yang saya sebut, kelebihan baca Quran ini, kita baca Quran, orang-orang lain tu mungkin ada yang sedang berdoa. Tengah-tengah kita baca Quran tu ada orang lain sedang berdoa. Masa tu pula siapa yang berdoa? Mungkin pastinya ada orang yang sedang berdoa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ya. Tempat ini dipanggil tempat strategik belaka. Jadi kalau kita baca Al-Quran pada masa itu, sedangkan mereka sedang berdoa, termasuk orang lain yang sedang berdoa di Masjid Ar-Rahimah,
Masjid Syakirin ke Masjid Negara ke yang sedang berdoa masa kita baca Quran tu, maka doa mereka adalah doa kita. Kan senang, mudah cerita lah. Lebih hebat lagi kalau kita baca Al-Quran itu, masa baca Quran tu kita terus, kalau boleh, ya maknanya sama ada kita niat dalam hati ke, minta dalam hati ke, minta doa kepada Allah supaya kebaikan yang diminta oleh manusia yang lain, oleh orang yang beriman, orang yang wali ke apa benda, sewaktu kita baca Quran tu dia berdoa, minta tolong doa dia tu betul-betul jadi doa kita. Kalau tak minta, tak niat pun memang doa dia tu doa kita. Tapi kalau boleh biar niat, biar kita pun berasa doa mereka itu adalah doa untuk kita. Apa jua yang mereka minta jauh daripada Allah Ta'ala, maka doa tu juga adalah doa kita. Itu maknanya kelebihan baca Al-Quran lah. Abu Lais berkata, siapa takbir untuk dirinya sendiri, maka itu lebih afdal. Tetapi jika ia mengeraskan suaranya untuk menunjukkan syiar agama dan mengingatkan orang-orang, maka tidak mengapa, kerana ada hadis yang menerangkan itu. Takbir itu pula dia kata kalau nak berzikir lah dengan takbir macam tadi, takbir perlahan itu untuk diri sendiri. Tapi dia kata kalau takbir dengan suara yang kuat itu lagi bagus, untuk menyedarkan orang lain, oh hari ni patut bertakbir. Orang lain mungkin tak perasan 1 Zulhijjah duk pakai bulan ataupun pakai kalender Masihi, pakai waktu je. Jadi tak tahu bila 1 Zulhijjah tu. Hak tahunya raya 10 Zulhijjah dah. Kalau sedar maknanya besok raya, maknanya hari ni 9 Zulhijjah. Oleh kerana dia tak perasan besok raya, baru sedar hari ni. Sedar tu pula bila hari ni? Pukul 8, pukul 9 lepas sarapan, dah rugi, tak boleh nak puasa. Tak boleh nak puasa, baru lepas makan baru sedar. Jadi mungkin dengan takbir yang kita buat ialah tak kuat sangat lah, sekadar 2-3 orang dengar sambil-sambil duduk dalam masjid ni, kita takbir dah Allahu Akbar sampai habis. Jadi orang sebelah pun mikir pula, apa benda pula ni macam takbir gaya. Mungkin dia pun akan tengok, pergi cek tarikh hijrah, maka didapati rupa-rupanya hari ni 1 ataupun 2. Kalau 2 ada 10 hari, 8 hari lagi. Tapi kalau campur dengan hari tasyrik, kan? Kalau campur dengan hari tasyrik, maknanya ada 13. Kalau hari kedua Zulhijjah, maknanya ada 12 lagi, 11. Jadi begitulah ya. Baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baca terjemahannya lah. Sesungguhnya Allah telah memilih dari hari-hari 4 hari, dan dari bulan juga 4, dan dari wanita juga 4, dan 4 orang yang akan mendahului ke syurga, dan 4 yang dirindukan oleh syurga. Ini comel ni. Nabi kata Allah Ta'ala pilih ni hari tu ada 4 hari yang istimewa. Lepas tu dari bulan pula ada 4 bulan hak istimewa. Wanita pun ada 4, dan 4 orang yang lain mendahului ke syurga, dan 4 lagi dirindui oleh syurga. Adapun hari-hari, maka hari pertama hari Jumaat. Di dalamnya ada saat, tiada seorang yang bertepatan dengan saat itu berdoa, minta apa sahaja dari urusan dunia maupun akhirat, melainkan pasti diberi oleh Allah Ta'ala. Hari Jumaat, macam kita belajar sebelum ni lah. Minta apa pun, kalau kena tepat, dia tak beritahu bila. Dia kata hari Jumaat je. Start subuh, malamnya sampai ke malam hari tersebut. Tapi maknanya ulama mengatakan macam puasa jugalah. Lailatul Qadar bila? 10 terakhir. Tapi sebenarnya yang ada pandangan yang mengatakan Lailatul Qadar tu dalam sepanjang bulan Ramadan boleh berlaku. Cuma dibahaskan lagi, dia kata kemungkinan besar 10 yang terakhir. Begitu juga hari Jumaat ni.
Sepanjang Jumaat kemungkinan ada satu waktu mustajab berdoa. Tapi kemungkinan besarnya bila? Sebelum Jumaat. Dan ada ulama kata yang terbaiknya maknanya pilih sebelum pukul 3 petang, lebih kurang. Tetapi sudah tentu sebelum Jumaat itu sesuai lah. Sebab mungkin kita pun masa tu masa tengah sibuk nak kerja, nak makan, sekitar pukul 11 ke, kita mari ataupun kita duduk di rumah, berzikir, baca doa, baca Quran, sembahyang sunat duha, lepas sembahyang sunat duha tu kita buat sampai lebih kurang pukul 1. Kita pun mari masjid. Sampai masjid pula sembahyang sunat lagi, doa lagi. Kemungkinan harap-harap kena lah. Baik, dalamnya ada saat tiada seorang yang bertepatan dengan saat itu berdoa minta apa saja daripada urusan dunia maupun akhirat, melainkan pasti diberi oleh Allah Ta'ala. Dan kedua, hari Arafah, maka jika hari Arafah Allah berbangga pada malaikatnya, ya malaikatku, lihatlah hamba-hambaku datang kepadaku dalam keadaan terurai rambutnya, berdebu, dan mereka telah mengorbankan harta dan tenaga. Saksikan olehmu bahawa aku telah mengampunkan dosanya, dosa mereka semua. Itu hari yang kedua. Ketiga, hari raya Aidil Adha, maka bila tiba Aidun Nahri, dan seorang hamba telah menyembelih korbannya, maka pertama darah yang menitis dari korbannya itu telah menjadi penebus dosa yang telah puasa bulan Ramadan dan keluar untuk sembahyang hari raya. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya buruh minta upahnya dan hamba-hambaku telah puasa sebulan dan kini mereka keluar sembahyang Id, itu hari raya, mengharap upah mereka. Saksikan olehmu bahawa aku telah mengampunkan mereka. Lalu ada seruan yang berkata, hai Muhammad, kembalilah kamu ke rumah, sedang dosa-dosamu telah diganti dengan kebaikan. Itu pelik pula Ini yang dikatakan dosa kita tu yukaffir ankum sayyiatikum, yukaffir ankum sayyiatikum hasanat. Allah Rabbi, dia punya ayat dia. Allah Ta'ala Allah Ta'ala tukar kejahatan kita tu dengan kebaikan. Dengan kebaikan hasil daripada kita bertaubat. Ini yang disebutkan dalam hadis ni, inilah dia. Jadi ini kelebihan hari Aidil Adha. Adapun bulan maka bulan Rajab dan 3 bulan berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Ini bulan yang baik, yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan diharamkan berperang. Diharamkan pertumpahan darah ke apa benda, perang tak boleh bulan ni. Islam ajar lagu tu. Maknanya elok lah. Kalau orang serang tu cerita lain lah. Tapi saya saja nak pergi, yalah, ini cerita zaman dulu tu dia ada orang panggil, bila pergi hantar utusan supaya orang peluk Islam, tak nak, tak apa, sebab la ikrah fid din, tak ada paksaan dalam agama. Cuma kalau boleh bayar ukti pun tak nak. Kalau tak nak bayar ukti, bahasa kita lah ukti, tak cukai, jizyah. Waktu pun tak nak bayar, pilihan ketiga perang. Itu yang dibuat oleh Khalid bin Walid bila pergi ke Kasgar, sampai di selatan Kasgar dekat negeri China. Ditawarkan, dihantar utusan pergi ke ke negeri China, tawarkan 3 benda. Tetapi Maharaja China dia kata, kami nak perang. Kami pilih nak perang. Sebab suasana zaman dulu tu lagu tu. Siapa yang itu okey, dia pergi kawasan ni, dia tak ada bagi macam Islam. Islam ni masuk Islam, kamu selamat, ataupun bayar jizyah, cukai, ataupun perang. Musuh Islam yang lain dia tak ada tawaran ni, dia perang terus. Islam aja bagi step dulu, 3 step. Jadi Maharaja Cina pilih perang.
Bila pilih perang, Khalid kata pergi jumpa semula Maharaja Cina, beritahu kita semua setuju untuk perang. Cuma beritahu Maharaja Cina, puak-puak Islam ni kalau perang nak mati, bukan perang nak hidup dah. Tak mikir dah nak hidup, nak rampas harta perang, tak ada. Utusan pergi sekali lagi, pergi cerita pada Maharaja Cina, okey, kami setuju untuk perang, kan? Boleh tetap tarikh. Cuma sebelum kita perang ni, kami nak beritahu, Panglima kami beritahu, tentera Islam ni kalau perang nak mati. Bila dengar ayat tu tuan-tuan, Maharaja Cina kata apa dia? Dia kata gila kita perang dengan orang nak mati, kata. Kita semua perang nak hidup, lepas tu nak rampas, nak jajah takluk, lepas tu boleh ambil hasil. Orang Islam perang nak mati. Perang dengan orang nak mati ni perang gila orang panggil. Akhir sekali dia kata kalau lagu tu kami bayar jizyah, ataupun ufti, cukai. Baik. Adapun wanita Maryam, Khadijah, dua, yang merupakan Khadijah ni wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dari semua wanita seisi alam. Maka Nabi Muhammad yang dahulu Islam dari bangsa Arab, Nabi Muhammad nombor okey, dan Salman Al-Farisi yang mendahului orang Faris, yang mendahului bahasa Rom, dan Bilal yang mendahului bangsa Habsyah. Adapun ini orang-orang yang yang dipanggil yang mendahului ke syurga, dan Bilal. Adapun orang-orang yang dirindui oleh syurga, Amirul Mukminin Ali, Salman, dan Al-Miqdad, Salman, Ammar, Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu. Ali, Salman, Ammar, Miqdad, 4 orang. Dia kena tengok Arab juga. Kalau tengok terjemahan dia ada keliru sikit. Jadi itu dia orang yang dirindui oleh syurga. Jadi ada berapa? Ali, Salman, Miqdad, dan Ammar bin Yasir. Semuanya ni orang-orang yang dirindui oleh syurga kerana kelebihan dia masing-masing. Kelebihan dia ni saya kalau boleh, kalau sempat besok saya cuba huraikan sedikit banyaklah kelebihan orang-orang ni, ringkas-ringkas. Kalau panjang tu mungkin makan masa. Macam Ali, kenapa dia hebat sampai dirindui oleh syurga. Salman, Ammar, Al-Miqdad ni, Ammar bin Yasir mungkin kita pernah dengar. Al-Miqdad bin Aswad ni tak pernah dengar. Jadi kita cuba tengok besok kalau sempat saya tu, kalau saya teringat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah.